أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا الصدق في القول وارزقنا الإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, tamu-tamu dan selama-lamanya marilah senantiasa kita merafakkan setinggi kesyukuran hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ni dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk kita meninggalkan apa yang dilarang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seakhir kehidupan kita ini kita berada dalam keadaan kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan saat mana kita menghadap Allah Ta'ala kelak, kita berada dalam keadaan yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah malam ni kita sambung kembali pembacaan kita dalam kitab Hadis Penawar Hati pada hadis yang ke-31, yang mana hadis bertajuk 3 bulan dapur tidak berasap. Dapur siapa? Bukan dapur kita. Dapur kita berasap semua. Dapur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah makna apa berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam 3 bulan dapur Nabi tak berasap. Allahu Rabbi. Nak kata Nabi ni bukanlah orang yang kaya. Allahu Akbar. Ini ujian. Tapi betapa besarnya, tingginya tahap kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita rajin kak tak berasa 2 hari je, tu pun makan kedai. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah puji, tuan-tuan. Baik, an Urwata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat taqul wallahi ya ibna ukhti in kunna ننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوكد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة
فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيانه أو كما قال الحديث متفق عليه. Riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ini riwayatkan daripada Urwah. Siapa Urwah ni tuan-tuan? Urwah bin Zubair. Urwah ni cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Jadi dia ni cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Urwah ni antara golongan tabi'in. Dia bukan di kalangan sahabat, dia tabi'in. Dan ini adalah merupakan salah seorang yang hebat dari sudut ilmu. Urwah bin Zubair pernah berlaku satu ketika, satu hari itu dia dan abang dia duduk di hadapan Kaabah. Abdullah bin Zubair itu abang dia, dan juga beberapa orang lagi, ada 4 orang tuan-tuan. Jadi duduk situ, mereka duduk pakat, duduk bincang lah, duduk tanya masing-masing besar kat nak jadi apa, apakah cita-cita. Lalu Abdullah bin Zubair ni menyampaikan tentang cita-cita kehendak dia tuan-tuan. Abdullah bin Zubair, ada seorang lagi, ada 2 orang lagi, mana masing-masing menceritakan tentang keinginan untuk dicapai ketika mana, bila mana mereka ni saat dewasa. Bila besar kat lagi, nak gini sekian. Lalu bila tiba saat pada Urwah bin Zubair ni, Urwah senyap. Awal lain macam kita dah, aku nak jadi ni, aku nak jadi ni, nak jadi ni. Saat tiba giliran Urwah bin Zubair ni tuan-tuan, dia senyap. Lalu apa yang keluar daripada mulut dia, aku tak inginkan apa-apa, aku nak jadi orang yang ada ilmu je. Aku besar lagi, aku nak jadi orang yang ada ilmu, supaya dengan ilmu yang ada itu aku boleh menyampaikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan orang boleh kenal Islam. Tu Allah Rabbi. Ini Urwah bin Zubair. Anak katanya, dia ni tuan-tuan tak ada lah keinginan dia kepada dunia, melainkan dia adalah untuk makna apa tuan-tuan, semata-mata kerana nak menyampaikan agama Allah Ta'ala. Lalu bila mana dewasa mereka, Allah Ta'ala jadi, mana abang dia jadi gini, Allah Ta'ala jadi begini, dia jadi gini sebagainya. Dan Urwah bin Zubair, Allah Ta'ala jadikan dia seorang yang alim. Orang yang alim sesuai dengan kehendak dia, dengan usaha yang ada pada diri dia tuan-tuan. Ini Urwah bin Zubair tuan-tuan. Dan sebab itulah dia ni antara orang yang juga antara banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, kerana kesungguhan di dalam ilmu hadis. Dan juga dibantu dengan mak saudara dia. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Mak saudara dia siapa dia? Isteri Nabi SAW. Dan kelebihan Urwah bin Zubair ni, dia hidup dalam keadaan keluarga yang sangat mulia. Belah ayah dia keturunan Nabi. Belah ayah dia keturunan Nabi SAW. Belah mak keturunan Sayyidina Abu Bakar. Kerana keturunan yang mulia. Allah Rabbi, kiri kanan dia apik dengan orang yang hebat. Ini Urwah bin Zubair. Di samping dia ni orang yang kuat belajar, orang yang alim, ada ilmu, dia juga adalah seorang yang dermawan. Urwah ni adalah seorang yang dermawan. Dia memiliki beberapa buah kebun. Dan bila mana saat kebun itu lebat buahnya, dia buka pintu untuk mempersilakan semua orang untuk ambil. Ni tahap hebat tuan-tuan. Kita kebun kita kucing rapak tuan-tuan. Orang kucing rapak. Nak kebun ruyah. Lagi dah tuan-tuan. Allah Rabbi. Tapi Urwah bin Zubair tuan-tuan, Allahu Akbar. Nak kata dia, mana pun setiap kali tuan-tuan tibanya musim buah, dia akan alu-alukan orang untuk pergi ambil.
hasil daripada makna apa tuan-tuan, tanaman belia. Allah Rabbi, ni urwah bin Zubair. Nak kata dermawan ni tuan-tuan. Kita payah nak buat gini tuan. Len ni semua ada kebun, jual belaka, jual pula kilo le ni tuan. Dah mana apa dah. Kilo belaka, habis kilo. Tak ada dah kira seguni stopak ada. Nak main kilo belaka le ni tuan-tuan. Kullu bi kilo kata orang. Ni musim le ni tuan. Tapi Urwah nak kata hebat dia, dari sudut dermawannya dia tuan-tuan, pemurahnya dia, setiap kali lebatnya buah-buahan dia akan alukan orang untuk masuk ke dalam kebun, dia ambil lah. Mana banyak mana nak ambil supaya beri manfaat tuan-tuan. Allah Rabbi. Dan antara sebab kerana kebun ini lebat ni tuan-tuan, setiap kali kata ulama, bila mana Urwah masuk dalam kebun ni, dia akan baca satu ayat Quran daripada suratul Kahfi, dan ayat tu dia akan ulang semua setiap kali masuk kebun. Ini boleh kita ambil sebagai makna apa, kata apa tuan-tuan, tip juga kepada kita lah. Ingat apa-apa hak kita buat ni tak bukan biiznillah, dengan izin Allah. Antara ayat kata ulama dalam suratul Kahfi, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ni ayat ni sentiasa dibaca oleh Urwah bin Zubair saat dia masuk ke dalam kebun. Kita kalau ada kebun tengah baca ayat ni. Masuk tu tengah baca ayat ni, tuan-tuan. Amalkan baca ayat ni. Saya ulang sekali lagi, ayat dalam suratul Kahfi ayat yang ke-39. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billahi in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ayat yang ke-39 dalam suratul Kahfi. Jadi ayat ni lah yang sentiasa Urwah baca semua, menyebabkan kebun ini lebat semua. Ya? Mana? InsyaAllah. Ada mana ni bak rezeki lah. Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan baca ustaz, baca buah dah ulih-ulih pun yang gitu. Ni keyakinan kita. Kok mana kita bersandar pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Jadi ni antara asbabnya. Itu dari sudut dermawannya Urwah bin Zubair. Dan Urwah bin Zubair ni juga antaranya pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diuji bila mana dipotong kakinya asbab kerana sakit. Sebelum dia sakit itu anak dia meninggal. Anak dia meninggal. Setengah mana ulama menyatakan anak dia meninggal. Dan kata apa, habis kering di tanah kubur lah. Dan tempoh yang lama dia pula ditimpa kesakitan yang menyebabkan kaki dia perlu dipotong. Menyebabkan kaki dia perlu dipotong. Bila tahu berita ni, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bimbang dan menghantar beberapa orang tabi'in yang terkenal untuk mengobati Urwah bin Zubair. Lalu Urwah ni bila mana orang nak berubat dia, bila mana nak berubat dia, biasalah kita kalau nak bedah ni kan, mak kaki dia tu tak boleh kena bedah. Kalau tak bedah nerak. Macam kita lah, ibaratnya na'uzubillah kecil manis lah. Kalau lok nerak. Ana kena kerak. Lalu bila bincang-bincang setuju nak kerak. Lalu bila mana doktor ini bincang dengan Urwah, para tabib masa tu, bila nak kerak tu dia perlu ada biuh lah. Macam zaman kita biuh. Dulu ni dia nak pakai benda yang memabukkan supaya tak hilang mana, sebab tak rasa sakit. Urwah tolak, tak boh. Aku tak boh benda yang memudaratkan ada pada tubuh badan aku. Benda yang haram. Urwah tolak. Bila bincang-bincang makna bedah tanpa ada biuh. Bila saat nak bedah tu, nak kerak kaki tu tuan-tuan, mari ramai kumung. Lalu ditanya kepada sahabatnya, apakah sebab mereka mari kat aku ni? Kata sahabat dia, Urwah, kamu nak bedah lagi, bila bedah, bila mana pisah kena semua sekali, takut kamu sakit, kamu gelepar. Itu lebih akan menyebabkan mudarat lagi diri kamu. Lalu Urwah kata, tak apalah, suruh dia tubik. Suruh tubik. Kenapa? Masa saat bedah lagi, aku nak berzikir. Masa saat bedah lagi, aku akan makna berzikir, baca Quran, mana mulut aku akan melantunkan kalimah la ilaha illallah, melantunkan kalimah makna berzikir pada Allah Ta'ala dan menyebut ayat-ayat suci Al-Quran tuan-tuan. Dan benda ni dilakukan oleh Urwah sampai ke habis tuan-tuan, sehinggalah Urwah pingsan.
Anak kata kehebatan, makna seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Allah habis. Anak bodoh pun mikir lagi waktu kita Allah lagi ya. Nah, asalkan mana pun tuan-tuan selamat, asalkan tak sakit. Kau anda guna apa sekali pun. Tapi Urwah bin Zubair, tuan-tuan, nak katanya kecekalannya hati dia, nak kata sentiasa mulut dia ni, makna apa tuan-tuan, makna menyebut kalimah Allah Ta'ala, menyebut ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga saat kesakitan obat dia ayat Quran Allah. Ini hebatnya Urwah bin Zubair. Antara makna apa orang yang hebat ketika mana zaman tabi'in, tuan-tuan. Ini antara orang daripada golongan tabi'in. Itu sedikit kisah berkenaan dengan Urwah bin Zubair. Banyak lagi lah kisah-kisah dia, tuan-tuan, yang menjadi sebagai satu pedoman kepada kita. Ini Urwah bin Zubair, anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kata mengarang ini diriwayatkan daripada Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Urwah bin Zubair, demi Allah hai anak saudaraku, sesungguhnya pernah kami melihat anak bulan. Mana Aisyah menceritakan keadaan kehidupan dia dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat pula anak bulan yang berikutnya. Dan kemudian melihat pula anak bulan yang berikutnya 3 kali. Anak apa? Setiap bulan 3 bulan. Selama tempoh 3 bulan. Iaitu 3 kali melihat anak bulan, berarti sudah 2 bulan penuh masuk ke 3 bulan. Sedangkan di rumah-rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan api bertujuan untuk memasak sesuatu makanan. Allah. Ini ceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Urwah bertanya, wahai mak saudaraku, maka apakah yang menjadi makanan dalam kehidupan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu? Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, menceritakan kepada Urwah, hanyalah 2 benda sahaja, iaitu buah tamar dan air sejuk. Dan hanya Rasulullah SAW mempunyai beberapa orang jiran daripada kalangan orang-orang Ansar. Mereka mempunyai beberapa ekor unta yang diperah susunya, dan daripada masa ke semasa dihantar susu tersebut ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai minuman kami. Allah. 3 bulan rumah Nabi SAW tak ada kenapa, hanya ada tamar sahaja dan juga air masuk. Allah Rabbi, tuan-tuan. Ini kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Bukanlah kehidupan yang mewah. Pernah Nabi SAW balik dari mana, balik ke rumah buka saji macam kita lah, balik rumah buka saji. Dah balik kerja benar-benar. Balik jual pasal, balik ke laut, tuan-tuan. Hak balik ikan tu dah untuk esok balik ni hak makan tu mini masuk lagi buka saji. Tak masuk blebel, tuan-tuan. Buka saja tengok tak ada lauk. Blebel kita. Nabi SAW balik rumah buka saja tak ada lauk, Nabi tak marah ke Aisyah. Nabi ambil Nabi ikat perut, tuan-tuan. Nabi tak makan. Allahu Rabbi. Ini kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Tak sama seperti kita hari ini. Kita, tuan-tuan, terlampau banyak nikmat Allah beri, tuan-tuan. Terlampau banyak benda yang Allah beri kita ambil. Tapi banyak mana kita dustakan akan nikmat Allah Ta'ala. Ini muhasabah kepada kita. Nikmat Tuhan banyak, akan tapi kita lama kau jauh, kau lari pada Allah. Ini muhasabah kita bersama untuk tamri saya, tuan-tuan. Allah Rabbi. Nabi SAW, walaupun Nabi ni nak kata kehidupan Nabi tak mewah, tapi Nabi lah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makanan banyak, makan siapa tak nak buat ibadat. Ada seorang makan. Nabi 3 bulan tak masuk kita. Makna apa, tuan-tuan, sehari tu penuh menu. Pagi menu ni. Dan tengah hari pukul 10 pagi ada pula. Lepas tu tengah hari. Lepas tengah hari pukul 4 pula. Lepas pukul 4 pukul 7 pula. Lepas tu pukul 10 pagi pula. Berapa kali makan, tuan-tuan. Dalam masa sehari. Allah Rabbi. Bukan kata salah, tak salah. Tapi biarlah kenapa hak kita buat ni tak lain tak bukan memberi keuntungan kita di sisi Allah Ta'ala. Kita makan, kita guna rezeki yang Allah beri ni tak lain tak bukan adalah untuk kita mendekatkan lagi taqarrub diri kita kepada
Allah Ta'ala. Nak banding kehidupan kita dengan Nabi, jauh je nak. Betapa susahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Dan Nabi ni orang sentiasa mendahulukan orang lain. Sampaikan benda tu ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Aisyah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana Aisyah ni antara orang yang zuhud. Apa maksud zuhud? Zuhud ni makna apa, tuan-tuan? Orang yang bila mana Allah beri nikmat atas dunia ni, nikmat macam-macam nikmat atas dunia Allah Ta'ala beri, tapi nikmat dunia itu tidak memberi bekah kepada diri dia. Kaya mana sekali pun, tapi tak beri bekah kepada dia, tuan-tuan. Dia tetap dekatkan diri kepada Allah. Pernah berlaku satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, orang datang hantar duit. Orang dalam berapa ratus ribu dinar, tuan-tuan. Tak silap hari. Makna banyak duit yang banyak. Kalau dinar nak banding dengan kita hari ni, banyak. Satu dinar berapa ratus lah kita. Nak katanya, boleh kata dekat juta lah juga, tuan-tuan. Orang atur duit. Aisyah ni, tuan-tuan, hasil didikan Nabi SAW. Kalau kita lah, kehidupan kita dah lah, tak berapa kaya tak. Pitih tak. Mana orang bagi pitih, ambil kita lah. Dah orang duit, kita ambil. Tak salah pun. Bukan kita curi. Tapi Aisyah, walaupun kehidupannya susah, Nabi SAW taklah kaya macam ni. Allahumma salli Muhammad. Tapi Nabi didik, tuan-tuan, sentiasa mengutamakan orang lain. Dengan apa yang ada, kita infak. Bila mana terimanya, mana pemberian orang tu, Aisyah ni tak mikir lama, tak tunggu sejam, tu ambil apa yang telah diberikan oleh orang tu, lalu diagihkan, tuan-tuan, bagi-bagi untuk diagihkan pada fakir miskin dan orang yang terdekat, jiran dan sebagainya, tuan, yang memerlukan. Sampaikan makna apa? Makna apa? Tukang orang gaji dah panggil tau. Makna pembantu Aisyah ketika itu nak bunyi, wahai ummul mukminin, alangkah baiknya ada sedikit untuk kita buat buka puasa. Makna kata Aisyah, siapa nak teringat ke diri sendiri? Ini didikan Nabi SAW. Tak pada ingat ke diri sendiri. Dah duk kali duk bagi korang, ambil. Ini sifat pemimpin. Allahu Akbar. Ni kita jadi orang nombor 2 pemimpin, bahan kita. Bahan kita, tuan-tuan. Untuk lelaki kita pemimpin, kita hak duk jolok. Bahan pitih, bahan tu sebagainya, tuan-tuan. Na'udzubillah. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pemimpin, tapi Aisyah dah ambil kesempatan. Tetap dengan di hasil didikan Nabi SAW. Bila mari, Aisyah tu bagi. Mikirnya kepada orang lain. Bagi tu, tuan-tuan. Siapa dah ingat ke diri dia untuk sipar sikit buat beli makanan buka puasa, tuan-tuan. Allah. Bila bunyinya orang gaji dia gitu, Aisyah kata, Allah dah teringat. Siapa tahu tu, tuan-tuan. Kita kalau dah boleh pitih, dah teringat juga, dah teringat oleh orang. Wah, gitu berlaku, tuan-tuan. Allah Rabbi. Bukan orang sini. Nak kata apa, tuan-tuan? Boleh kita buang. Kira masuk akaun kita. Dah ingat nak wis sejik. Dalam wis ada nak kocek 10 ya. Nak masuk akaun 10,000. Contoh, tuan-tuan. Allah Rabbi, ini nak katanya apa yang ada pada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Allah, kalau kita baca kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Bagaimana kesungguhan Nabi. Mana perjalanan hidup Nabi, perjalanan kehidupan Nabi, perjalanan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikah Nabi aman wafat. Mana kisah yang cukup menyedihkan kita. Ini sama-sama pakat kita ambil muhasabah. Jadi tugas kita ini, tuan-tuan, tak lain tak bukan ikut napa hak Nabi suruh. Ikut napa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, tinggal apa yang Nabi larang. Itu sebagai salah satu tanda kita nak balas jasa yang Nabi buat pada kita, tuan-tuan. Allah Rabbi. Nak banding tak terbanding, tuan-tuan. Cukup so. Baik, inilah yang diceritakan dalam hadis ini, bagaimana keadaan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kata Nabi ni tak kira pun bab dunia. Tak kisah pun. Mana kalau bab dunia ni ada tak ada tak apa. Kita kalau bab dunia ni dah boleh tak ada kena ada. Ada dah cukup loh. Allah Rabbi. Tu kita. Nama dah. Tak boleh ke tak ada. Asal ada dah, tak cukup juga, tuan-tuan. Tak adanya sifat qanaah dalam diri kita. Apa? Sebab apa? Ada sifat tamak, rakuh dalam diri kita. No. Boleh nak tu pula. Boleh nak tu pula.
Mana boleh kau orang deki nak aku juga. Ni sifat kita ni, na'udzubillah min zalik. Mana apa adanya penyakit dalam diri kita di akhir zaman, Nabi kata apa? Penyakit al-wahan. Penyakit apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tu penyakit yang ada pada ini. Nah, terlampau cinta sayangkan dunia, tuan-tuan. Kejar ke dunia. Nah, jadikan dunia sebagai akbar hammina. Sebesar-besar kepentingan dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan. Sebesar-besar kepentingan dalam hidup kita dunia ni. Dan ni na'udzubillah min zalik. Sedangkan kalau kita berdoa, ya Allah wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah jangan jadikan dunia sebagai benda yang jadi keutamaan bagi kami. Sebab apa? Hak utama kami adalah akhirat. La aish illa al-aishul akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan sebenar di hari akhirat. Ini nak kata muhasabah pada diri kita, terutama diri saya lah. Yang ini lagi tuan-tuan. Nah, mana Nabi tak hirap. Nah, apa yang berlaku ada apa? Ada, tak ada nak masalah. Nah, sebab tu Nabi SAW pernah memberikan ibarat kepada para sahabat berkaitan dengan kualiti dunia. Dunia ni Nabi ibarat seperti sampah. Satu hari pernah Nabi berjalan dengan para sahabat. Nabi terjumpa satu bangkai. Nabi tunjuk pada sahabat berkenaan dengan bangkai itu. Sahabat pun bila tengok bangkai, kabarlah busuk, kotor dan sebagainya. Bangkai, tuan-tuan. Kalau kita bangkai duduk tepi jalan, kambing pula, hak jenis bahi kambing tu, tengok bangkai kambing makan. Kita, tuan-tuan. Hak jenis patang tengok kambing. Ke orang-orang kik asing tak bahi kambing. Kambing enggak kalau ada ramah lalu. Cuma kata malam ni kuliah garis ada makan kambing, berderu-deru. Nak kata berahinya ke kambing, ramah sebab kambing ada, tak ada kambing. Ada 2-3 orang, ada gitu. Nak kata berahi kambing, berahi sekali mana pun, kalau bangkai makan. Kotor, jijik, bangkai. Nampak tak? Contohlah, kalau ni kan orang ramai makan makanan ramah. Contoh kalau lembu tu lembu wagyu. Bukan wagyu. Daging wagyu, lembu mahal, tuan-tuan. Seekor tu berjuta. Sebahagian tak ada orang buat bau ni, sebahagian lembu tu, sebahagian beratus ribu. Allah Nabi. Kita 600 mikir dah. Nampak berapa ribu sebahagian? 2,000. Sekilo. 2,000 sekilo. Allah. Kita pasal 35 riyal sekilo. Bayang beza. Nak lembu sedap, amat sedap. Tak pernah makan, orang kata sedap. Makan tu dia kata sedap, mana tekstur dia, tuan-tuan. Makan tu lembut sebagainya. Orang kata lah, kita tak je makan, nak makan warna sekeping 300 riyal, tuan. Baik beli paper handuk. Apa hak mampu tak ada masalah lah. Cuma nak kata, tuan-tuan, nak lembu wagyu, mana kata sedap, tuan-tuan. Tapi kalau jadi bangka, makan. Nampak tak layak. Nak kata kotor, jijik. Jadi Nabi sebut, Nabi tunjuk pada sahabat berkenaan dengan bangkai. Sahabat pun ayat gitu. Nabi kata, sekotor-kotor bangkai tu, hina lagi, jijik lagi dunia. Amarah nak kata dunia tak ada apa. Dunia tak ada apa-apa kepentingan. Cuma ni sebagai tempat persinggahan kita saja. Untuk kita ambil mana hak baik sebagai bekalan kita di hari kiamat. Tapi hari ni kita, tuan-tuan, kita terlampau kejar dunia. Sampai kita tinggal matlamat kehidupan kita yang sebenar di hari akhirat, tuan-tuan. Nak hari 24 jam pagi petang siang malam nak kerja. Sampai tinggal bekalan akhirat apa dia? Sembahyang jemaah, ngaji Quran, puasa, zakat, sedekah, buat baik ke orang, nak bantu orang susah dan sebagainya. Ini bekalan-bekalan akhirat. Kita tinggal apa? Nak kerja ke dunia. Ini menjadi satu muhasabah kepada kita. Jadi ni Nabi nak gambarkan kepada kita kisah perjalanan hidup Nabi SAW. Diceritakan oleh isteri baginda Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan Nabi. Nak kata Nabi tidak menjadikan dunia sebagai benda yang besar. Cumanya dunia itu sebagai tempat untuk kita ambil setakat mana hak boleh. Mazra'atun, tempat untuk kita bercucuk tanah sebagai hasil kita saat kita berada di hari kiamat. Ini satu muhasabah. Saya sebut ni untuk diri saya juga. Yang ini lagi doa ni, tuan-tuan. Sama-sama kita muhasabah. Supaya apa? Supaya kita tak tertipu dengan tipu daya dunia, tuan-tuan. Supaya kita tak tertipu dengan keadaan yang ada di atas dunia. Kita kadang-kadang termakan juga. Nak orang duk sibuk ni, kita pun mari juga, tuan-tuan. Siapakah kita lupa? Sebab tu pentingnya antaranya, kata ulama, bila bab dunia ni kena tanam sifat qanaah. Cukup dengan apa yang ada.
Nah, bab dunia ni tuan-tuan kena tanam sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada. Kalau mampu tak ada masalah. Nah, yang penting menapa hak kita ambil tu kegunaannya adalah untuk fi sabilillah, hubungan kita dengan Allah Taala. Tak salah kaya lah, biar kaya yang memberi manfaat pada agama. Nah, ni takut kaya jadi mana kaya yang menjauhkan kita pada Allah. Nauzubillah. Jadi biar ada sifat qanaah tu tuan-tuan. Sebab tu antara ulama tasawuf sebut dia ajar kepada kita bagaimana nak letak dalam diri kita rasa cukup dengan dunia tuan-tuan. Pandang pada orang yang lebih yang kurang pada kita. Unzur ila man asfala minkum, kata ulama. Tengok pada orang yang ada di bawah kita. Tengok pada orang yang ada di bawah kita. Itu ulama ajar kepada kita. Ni kita tengok tahap mu. Sebab tu tak pernah rasa cukup. Nah, kita ni tengok orang tu dak mah. Nampak tak? Tak tengok pun orang ada bawah itu, ramai lagi hak susah ada kita. Kita boleh gak makan ikan singgang hari. Ada orang tu nasi ikan masin. Ikan singgang ikan masin nasi tak? Tak ikan singgang. Ya betul ada orang makan ikan tu ikan sop-sop sedap, tuan makan kambing sebagainya tuan-tuan. Kita makan ikan singgang memang sedap. Tengok hak bawah tu ramai lagi orang tak ada ikan pun, makan nasi je. Tak kasih makan ubi kayu tuan-tuan. Tak mampu nak beli beras. Ada lagi orang susah ada kita. Sebab tu tengok bawah supaya apa? Timbul rasa syukur dan rasa cukup akan diri kita apa yang ada atas ni, supaya apa? Tumpuan kita lebih kepada untuk beribadah kepada Allah Taala. Kadang-kadang sebab apa ibadah kita terganggu sebab kita tujuan ada semua benda lain. Kita nak kerja siapa? Ibadah tinggal. Semayang culah. Tak? Maya apa akhir waktu. Berapa dah nak fikir ni, nak kerja ni. Nak boleh kemewahan dunia tuan-tuan, masa kita kena korban banyak. Betul tak? Ni ke sini, pergi meeting sini, meeting situ. Bukan senang. Orang-orang jutawan tuan-tuan, masa ni fit balik masa ni. Jadi bila kita habis masa waktu, jadi ibadat kita pun jadi kurang. Ini benda yang perlu jadi satu muhasabah kepada kita. Jadi benda ni tuan-tuan sama-sama pakat kita beri, terutama diri saya lah yang ini lagi doanya, supaya kita tengok balik bagaimana keadaan kita. Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak kata Nabi tak bimbang pun tuan-tuan. Nabi boleh hadapi apa saja keadaan yang Allah Taala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan kesusahan sekalipun. Ini hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Keterangan hadis kata pengarang, cuba kita bayangkan betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang kita tak nafi. Antara benda yang paling besar yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi boleh lalui perjalanan liku-liku kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada bila mana Nabi diangkat menjadi Rasul sehinggalah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Macam-macam ujian yang Allah Taala beri. Kalau kita mikir, kita tak nak tanggung tuan. Jauh sama sekali kita nak kata tak boleh. Jauh sama sekali tuan-tuan. Kata hebatnya ujian yang Allah beri pada Nabi SAW. Dan apakah yang menyebabkan kejayaan Nabi SAW? Tak lain tak bukan adalah as-sabr, sifat sabar Nabi SAW. Apa juga keadaan Nabi sabar. Wa imma dalam keluarga, wa imma dalam masyarakat, dalam jemaah sekali pun, mana kehidupan secara peribadi dan sebagainya, Nabi sabar. Nak kata Nabi tetap sabar. Apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pengarang, mari kita bayangkan betapa besarnya sifat sabar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dalam menghadapi kesulitan hidup. Nak kata Nabi bukan orang yang senang. Bukan daripada golongan yang senang. 9 buah rumah kesemuanya tenang menghadapi keadaan ini kerana mengutamakan negeri akhirat daripada dunia. Allahu Rabbi. Ini didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama daripada kaum kerabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Suatu teladan yang amat tinggi. Jikalau kita dapat mengikuti 10% daripada yang sudah banyak menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga kita hari ini. Allah Akbar. Betul? Nabi didik ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dunia jangan jadi benda besar, hak besar akhirat. Betapa ramai kita tengok ini tuan-tuan, sebab apa berlakunya perpecahan rumah tangga antara sebab ni. Tenang. Pitih. Bini minta pasal untuk. Nampak tak? Dah orang lain duk sibuk beli emas. Nak beli juga. Contoh, kerana ni musim orang beli emas.
Ramuk lana dalam apa ni Facebook online sebagainya duk beli mah tuan. Musim ni. Mana kata masa tu kan mah naik kejap. Ni turun sikit. Ada masa dia. Jadi orang sibuk. Jadi kita nak juga, tapi suami kita tak ada kemampuan lagi. Bukan tak ada lagi. Bukan tak ada kemampuan, tak ada lagi. Dia dah tahu tu lelaki duk simpan hak mau sikit. Nampak nak kata tuan-tuan. Jadi sebab hendak sabar, lalah wong minta cerai. Nauzubillah misalnya. Tak berlaku. Kadang-kadang benda yang sebab tidak ada kesabaran dan sebagainya tuan-tuan. Sebab apa? Kerana meletakkan dunia tu lebih tinggi. Awak ni tak boleh bagi napa-napa lah ke saya. Saya minta ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Yang puan. Nak minta ni tak boleh, hak ni. Orang tengok umur sebelah tu. Boleh belaka. Hak ni boleh, hak ni boleh. Dia tak tengok kemampuan tahap kehidupan dia macam mana. Bila mana? Meletakkan dunia yang jadi utama tuan-tuan. Nak kemasyhuran, nak kemegahan dan sebagainya. Habis. Lalas sekali, cerai. Hak ni lebih besar lagi. Nauzubillah. Nampak tak? Tak takut benda hak lebih besar. Dia takut benda hak kecil. Tak ada PT, tak ada mana kekayaan tu, benda kecil je tuan-tuan. Berbanding dengan perceraian yang lebih besar. Dia tak takut ni. Dia takut kecil tuan-tuan. Ni kadang-kadang kesilapan yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Allah Rabbi. Ini antara benda yang perlu kita muhasabah. Jadi sebab tu kata ulama, kalau ada 10% dah seperti mana hak ada pada Nabi SAW dan keluarga Nabi, selesai dah kita. Kalau ada 10%. Yang masalah 10% dah apa tuan-tuan. Ini muhasabah kita. Sebab tu kita tuan-tuan. Tugas kita jugalah. Sebab tu antara pesanan Syekh Fathiyakan dalam kitab dia. Bila seseorang tu nak membina suatu rumah tangga, nak bina Baitul Muslim tuan-tuan, dia kena mikir sungguh. Jadi orang lelaki ni peranan dia besar. Bukan sekadar untuk dia didik diri dia, bahkan bila dia menikah, peranan dia untuk mendidik isteri dia tuan-tuan. Sebab tu kita tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita, bila mana kita nak menikah seseorang, tunkihul mar'ah li arba'. Nak nikah perempuan ni tengok pada 4 perkara dah. Kecantikan ambil kira juga, kekayaan, keturunan dan agama. 4 benda ni Nabi kata. Tapi Nabi sebut paling utama apa? Fazbar bizatid din taribat tiada. Ambillah agama yang paling utama. Agama yang paling utama. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau ada anak-anak kita nak menikah, tengok agama dulu. Tak okey lah, lelaki puan ke, puan lelaki ke. Ayah ni nak tengok natu lelaki, ayah ni nak tengok natu puan. Agama paling penting. Ada agama, tak ada pitih, tak apalah, hak tu boleh kehel. Nampak tak? Tapi kita ni banyak harap pitih, nak tanggung mana anak aku. Padahal saya itu 30 juzuk Quran. Padahal saya itu tu imam. Padahal saya itu ustaz contoh. Orang tu ada agama, tak semesti ustaz lah. Mana ada asas agama. Reti sebagai tuan-tuan. Tolak. Sebab apa? Dah piti. Tak ada piti, out. Buat checklist dah. Ni tak ada, ni tak ada. Tolak. Rela ambil hak ada piti banyak, tapi tak ada asas agama. Dok semayabang dan sebagainya tuan-tuan. Sedangkan bila mana kita anak puan kita nikah tu, orang puan ni tuan-tuan, kok mana dia akan ikut lelaki. Daripada anak kita hak maya, orang lelaki nak maya, anak-anak itu tak maya. Nauzubillah. Ni berlaku tuan-tuan, saya sebut ni keadaan kita. Sebab tu Nabi kata nak pilih pasangan agama paling penting. Bukan suruh pakat cari ustaz lah ke tidak. Mana kata orang yang ada asas agama, biarlah dia ni cikgu ke, biarlah dia ni engineer ke, yang penting ada asas agama. Tahu syariat belok agama, mana semayang jaga, Quran tak tinggal, mana gitu tu. Sebab tu tok guru dulu tuan-tuan. Kalau orang nak minta anak tok guru ni cukup takut tuan-tuan. Sebab apa? Dah nak minta tu syarat kena baca kitab depan tok guru. Baca kitab pula kita Arab. Allah, kokak salah baris sikit out. Payah nak katanya bukan memayakan tidak, cuma ni nak kata ni pemilihan agama tu benda yang paling penting. Allah Rabbi. Ni Nabi tekan. Sebab apa? Kita amruh ni. Bila duk ketepikan agama, akhirat kita tolak tepi, duk penting ke dunia, dalam kali bila menikah, adanya rumah tangga, dah setahun 2 tahun cerai. Mana? Na'uzubillah. Kita tak jauh. Walaupun perceraian tu benda yang halal di sisi Islam, tapi benda yang paling dibenci oleh Allah. Abghadu minallah. Allah paling benci. Ini muhasabah pada kita. Jadi sebab tu antara ini saya selitkan sebab ulama pesan kepada kita. Jadi ini sebagai muhasabah pada kita tuan-tuan. Peranan mak ayah kena main. Supaya memberikan kebaikan kepada keluarga kita tuan-tuan. Baik.
Di Nabi SAW Nabi didik keluarga Nabi SAW dengan akhirat. Tidak mengutamakan dunia tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ya Rahman. Baik. Dan di setengah rumah tangga yang ada pada hari ini, ramai isteri yang membuat tuntutan yang bermacam-macam kepada suami. Macam-macam itu tuan-tuan. Tok lelaki garuk kepala. Pas hari-hari cabut rambut kepala tuan-tuan. Batok kepala. Lelaki dia ada, bukan ada rambut, ada kepala tu. Ada macam-macam itu tuan-tuan. Orang puan ni kena jaga. Kita redha dengan setakat kemampuan yang ada pada suami kita. Bantulah. Bukan bila menikah ni agak ketut lelaki, sama-sama bantu. Sebab menikah ni ia menampung antara satu sama lain. Jangan kata menikah lelaki biar kemah belaka, puan tak apa dah. Sama-sama. Lelaki ada kurang dia. Betul tak? Ada kurang. Sama-sama tampung. Itulah kehidupan rumah tangga. Gitu tuan-tuan. Allah Rabbi. Takut kita tuan-tuan. Allahu Akbar tuan. Sebab ujian rumah tangga ni besar. Sebut menikah amat sedap. Benar tak? Boleh nikah dulu lagi sedap. Amat sedap nikah amat. Tapi ujian tu besar tuan. Sebab tu saya tak nikah dulu. Bukan kata takut dah. Sayang bini. Allah Rabbi dah. Allah biar tak apa pun. Allah Akbar. Baik tuan-tuan, nak kata ni sebagai peringatan kepada kita tuan-tuan. Jadi setengah rumah tangga ini, kebanyakannya isteri-isteri dah, bukan nak kata semua perempuan bukan semua jahat, tidak. Ada sesebahagian dia duk minta macam-macam, minta ni, minta tu dan sebagainya, sehingga melakukan amal perbuatan, membuat tuntutan yang bermacam-macam kepada suami, minta dibelikan itu dan dibelikan ini. Kalau lambat sahaja membelikan satu benda, kepulangan suami akan disambut dengan musa yang masang cetung gitu. Nampak. Lek sikit nak sama cara beruk. Contoh. Gitu. Nampak tak? Patutnya isteri ni bila mana balik suami sambut dengan keadaan yang baik. Bagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika mana menyambut kepulangan Nabi SAW, ketika mana Nabi satu ketika itu, mana tuan-tuan peristiwa turunnya wahyu Nabi SAW. Wahyu kali pertama tu. Nabi balik dalam keadaan ketakutan. Betul tak? Nak kata peranan isteri. Apa saja jua keadaan suami, kita kena jadi penguat. Itu peranan isteri. Susah senang suami, kita hadap belakang. Senang suami, kita ada belakang. Susah tempur lagi. Itu bukan isteri yang salihah. Jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha tunjuk dah kepada kita. Isteri Nabi SAW. Sebab tu Nabi cukup sayang pada Khadijah sampai kan Aisyah cemburu pada Nabi. Cemburu dengan Aisyah. Sikit-sikit Khadijah. Sikit-sikit Khadijah. Rasa dah apa? Khadijah tak ada dah. Sebab tu Nabi SAW tak nikah masa Khadijah ada, Nabi tak nikah lain. Nabi ni Khadijah. Lepas Nabi Khadijah meninggal, baru Nabi nikah ramai. Nampak tak? Baru Nabi nikah ramai. Mana lebih pada satu. Jadi orang nak nikah dua tu, tengok mati bini pertama ni. Baru dia nikah ramai. Kalau nak ikut sunnah Nabi dah tuan. Ni sedap sunnah Nabi ni kopak. Bini pertama ada gitu tuan. Nak kata tak masalah. Cuma kerana ikut benda hak Nabi buat sungguh gitu. Sayang Nabi pada Khadijah. Sebab apa? Khadijah ni pandai ambil hati Nabi SAW. Balik Nabi daripada guru tuan-tuan. Nabi dalam keadaan takut. Bimbang Nabi. Khadijah tengok Nabi bimbang. Tak cakap kenapa. Biar dulu Nabi masuk. Simukkan Nabi. Rehat dulu. Bila Nabi tenang, baru Khadijah tanya, wahai Rasulullah, apa yang berlaku? Tanya pula dalam keadaan suara yang lembut. Mana lembut sungguh. Sopan satu sungguh. Tuan-tuan, ni isteri. Itu lelaki balik suara tu. Dia nombor 40 dengar. Tuan-tuan. Nak muka pula. Rambut macam ni, Bezita. Nampak? Cerita yang tengok gembor tuan-tuan. Cacang rambut tuan-tuan. Nampak tak? Duk pegang-pegang. Apa? Dah? Tahu dah. Makna apa? Bila minta tu lelaki dah wih. Makin lah tu. Nampak? Khadijah radhiyallahu anha sambut Nabi dengan keadaan yang baik. Pasal tu Nabi resah, bimbang, takut Nabi SAW. Sebab benda tak pernah berlaku pada Nabi. Nabi dia tanya malaikat. Nabi bimbang balik Khadijah ni. Nabi tenangkan Nabi SAW dengan suara yang mana yang lembut. Nampak tak? Bila Nabi dah tenang baru tanya. Bila Nabi cerita-cerita pula, Khadijah pun beri semangat, beri motivasi Nabi. Dok, bang, gini. Tu baru isteri. Ni dah apa suruh pergi. Galak kerana dia kata dia hang tu baik, yang tu baik juga. Yang tu. Nampak tak? Datuk lelaki tu baik cari rezeki.
Nama ada contoh tuan-tuan. Jadi biar kita ni jadi orang yang mana kalau isteri yang benar-benar memahami keadaan suami. Itu juga suami bukan kata isteri je, suami pun kena faham juga keadaan isteri. Biar masing-masing win-win situation. Kita nak suruh isteri je faham kita tak faham isteri, tak boleh juga. Isteri pun manusia juga tuan-tuan. Jadi kita suami tengok tahap kemampuan isteri kita. Kalau ada kekurangan je kita bantulah. Ni tak balik kita nak marah. Dak masuk marah. Tak tengok bini tu pagi, petang, siang, malam. Lebih dari kita buat kerja. Masuk dukung anak. Sambil-sambil nyusu. Contoh tuan. Nak kata masing-masing ada peranan. Lebih kurang tu sama-sama kita tampuk. Tu baru kehidupan yang baik dalam rumah tak? Kita asal tu buat lelaki kita boleh marah pun tak. Jangan. Nabi SAW Nabi jaga benda ni. Nabi baik dengan Khadijah, Nabi baik dengan Aisyah. Nabi tolong Khadijah dapur. Kita aja masuk dapur aja. Anak kata Nabi pun bantu Nabi dia, bantu isteri Nabi dia dapat tolong mana hak patut. Ini lakukan oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi ni suami yang sweet. Suami yang pandai ambil hati isteri. Sebab tu isteri pun mana Khadijah, Aisyah pun mana dekat dengan Nabi, sayang pun Nabi, pandai ambil hati Nabi. Sebab apa? Dah Nabi tunjuk itu. Sebab tu Nabi kata mana khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik pada ahli keluarga dan akulah orang yang paling baik kepada ahli keluarga. Nabi SAW. Bagaimana Nabi dengan isteri, bagaimana Nabi dengan anak. Maka ni menjadi satu muhasabah kepada kita tuan-tuan. Baik. Allah Rabbi. Baik, mana tadi? Mana kalau balik lambat? Muka masa catu tuan-tuan. Allah Rabbi. Maka kata pengarang, wahai gerangan, di manakah contoh yang diambil oleh perempuan muslimah pada hari ini? Ini muhasabah kepada kita tuan-tuan, khusus golongan muslimah. Mereka tidak mahukah mengikuti 10% sahaja daripada kehidupan Siti Aisyah dan juga isteri Nabi Muhammad SAW yang lain. Siti Khadijah, Siti Aisyah dan juga isteri-isteri Nabi yang lain. Tak mau ambil, walaupun 10% tak apa dah ambil. Tak boleh banyak, 10% tak apa dah. Ambil 10% selesai masalah tuan-tuan. Nak kata hebat lagi isteri Nabi SAW dalam melayan mana suami Allah. Mana kata mengarang boleh ambil 10% tak apa dah. Tapi masalah kita payah nak ikut. Ini muhasabah tuan-tuan untuk kita lah. Allah Rabbi tuan-tuan. Maka dengan itu mereka akan banyak melapangkan masa bagi suami mereka untuk berkhidmat di masyarakat dalam usaha menyebarluaskan agama rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya suami mereka berpeluang untuk menambah amal ibadat sebagai bekalan yang akan dibawa ke negeri akhirat kelak. Ini peranan isteri, memudahkan suami untuk beribadah. Ni tok lelaki nak pergi sejik, itu highlight tok lelaki pergi supermarket. Macam tak ada waktu lain. Macam tak ada waktu lain tuan-tuan. Macam contoh hari Sabtu ni tuan-tuan, nak itu suami nak tengok jangan aku 7 dah nak garis dan suami nak pergi sejik. Hidup eret tuan, pergi dobri. Kenapa ada dobri? Wallahualam. Abang bukan kata kenapa lah. Ada nak betul. Jangan sampai waktu garis dan sebagainya. Gacang lah mana. Nampak tak? Tak ada masalah. Gacang lah mana. Biar waktu-waktu semayang tu kita sebagai isteri, okay, sudah anak-anak sudah balik ni, ayah nak pergi sejik. Biar gitu. Lihat lubang nanti. Lu sikit lagi. Lu tak siang anak-anak pada ni pula gitu. Ada biar kita yang menggalakkan suami untuk beribadah, ada biar gitu. Nampak tak? Jadi nak boleh jadi gini, suami dulu kena tunjuk. Win-win situation, kena gitu. Nak biar jadi keluarga ni gini, anak reti, jangan lambat ngak kaki ayah nak pergi sejik tu, ayah nak pergi surah tu. Sebab apa? Sebab kita sendiri yang menunjukkan keadaan tu pada isteri dan anak-anak kita. Jadi anak-anak reti. Jadi nak kata kita juga, orang lelaki juga kena berikan dulu. Barulah isteri faham sebagainya. Maka nak kata masing-masing ada peranan. Apa tak? Ni bini mikir, tok laki aku bilang pergi sejik dan sebab kita tak pernah pergi sejik tuan-tuan. Marah. Nak kata biar kita tunjuk tuan-tuan. Dan nak kata masing-masing kena jaga. Allah. Jadi di sini disebutkan oleh pengarang mana wanita biar dia jadi golongan, isteri ni biar jadi golongan yang membantu suami untuk melaksanakan ibadah, untuk menambahkan ibadah. Benda hak dia buat tu tak lain tak bukan boleh juga pahala ke dia. Orang puang tok lelaki pergi sejik surah balas, boleh pahala ke dia. Dia membenarkan, dia tukar air baju. Nampak tak?
Makna suami sudah mandi, dia potong je. Abang, baju, pakai. Nak gitu tuan-tuan. Nampak tak? 70 tahun dah umur. Gitu lagi tuan-tuan. Mana gitu dah. Mana jaga sungguh tuan-tuan. Alhamdulillah, pahala boleh ke dia. Suami berjalan kaki tuan-tuan, pergi sejid semayang Jumaat dengan kuliah, pahala boleh juga ke bini. Sebab apa? Kita memudahkan urusan. Amarah. Ini kita hak memayahkan tuan-tuan. Menyempitkan urusan akhirat suami. Na'udzubillah min zalik. Ini kita minta jauh tuan-tuan. Ini sebagai pesanan dan peringatan kepada kita tuan-tuan. Apa boleh kita faham sini? Dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, nak kata Nabi ni secara keseluruhannya Nabi tak mengutamakan dunia. Nabi didik sahabat-sahabat, Nabi didik para ahli keluarga Nabi SAW dengan akhirat. Bukan nak kata tinggal dunia terus, tidak. Ambil, kena ambil. Dunia ni kena ambil. Mentang-mentang kata nak akhirat, pitih. Anak tak nak pitih. Anak tak mau pitih. Tak apa dah. Dah nak beli kenapa? Tak apa dah. Tak apa dah, beli muka pitih juga. Mana pitih ambil. Mana kalau ada sikit, alhamdulillah. Tak masalah. Dunia kena ambil. Tapi jangan melampau. Jangan sampai bila kita kejar, ambil, menyebabkan kita makin hari makin lalai, makin jauh pada Allah. Itu jadi salah. Nak kaya tak salah kaya, tapi jangan sampai kaya kita menyebabkan Allah murka kita. Jadilah kita kaya yang Allah sayang. Jangan sampai jadi kaya kau kedeku. Ini Allah paling benci. Biar jadi kaya yang beriman kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Anak gitu umpamanya. Gitulah kita relate dalam kehidupan kita tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW ini nak menjadi pengajaran kepada kita tuan-tuan. Kehidupan yang ada pada kita ini tuan-tuan. Tak ada masalah, sebagai manusia memang kita ada semua niat kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Kena ada. Betul tak? Sebab kita duduk atas dunia kan, kita tahu bagaimana keadaan sebagainya. Kena ada. Mana dari sudut kewangan tu kena ada. Kena ada semua. Orang kata pun tuan-tuan, peningkatan tu kena ada semua. Dari sudut simpanan semua kena ada. Sebab apa ni masa depan, mana orang kata pun ikhtiar kita. Di samping kita yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan, yakin duk buat benda tuan-tuan. Duk umur, duk kerja, tok lelaki tu senyap. Pada makan tidur boleh. Ikhtiar kita kena ada juga. Sebagai manusia tuan-tuan. Anak kita buat, kita cari dalam masa yang sama, jangan kita tinggal pengharapan kita pada Allah Ta'ala. Ikatan kita di sisi Allah Ta'ala. Hubungan kita, ibadah kita di sisi Allah. Dunia ambil lah. Mana hak Allah ambil, hak haram tinggal. Mana hak Allah tu boleh ambil banyak, ambil. Nak banyak ambil, tak ada masalah. Tapi jangan sampai lupa kepada Allah. Hak tu je. Sebagai muhasabah kepada kita tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama lah pakat kita muhasabah. Duduk depan saya ni kemah-kemah belaka, cuma peringatan kepada kita. Mudah-mudahan boleh kita makna berikan pesanan pada orang lain insya-Allah. Dan sama pakat kita muhasabah insya-Allah. Jadi cukup sekadar itulah apa yang boleh saya sebutkan pada malam ni. Minta maaf banyak. Kalau ada terkasar bahasa, kalau ada tergurih hati, kalau ada apa yang saya sebut ni salah silap, minta tolong betul lah. Sama-sama kita beringat antara satu sama lain. Dan minta maaf banyak, amat masa lebih patutnya berhenti dah. Dia tak? Mesti komik dah lama. Ni kita minta jauh tuan-tuan, naik pulak ke Allah Rabbi. Ni sama-sama pakat kita jaga insya-Allah. Jadi apa yang baik pada Allah Ta'ala, yang buruk lemah datang pada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, kalau ada tergurih hati. Dan kalau ada salah silap, pakat-pakat bantulah insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عمل لا يرفع، من دعاء اسمع. استجاب له. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.